Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan belajar salah satu daripada kemahiran proses sains. Ya, semua sedia maklum, kemahiran proses sains ada 12. Okey, baik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mengawal pemboleh ubah. Ya, mengawal pemboleh ubah. Okey, baik. Pada kali ini, cikgu nak murid-murid dapat kenal pasti 3 pemboleh ubah. Yang ini je yang kita kena belajar. 3 pemboleh ubah. Apa dia? Pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Tak kisahlah nak susun pemboleh ubah bergerak balas di hadapan ke, pemboleh ubah dimalarkan di akhir ke, tak kisah. Yang penting kita kena tahu ada 3 pemboleh ubah. Baik, kita tengok. Dimalarkan ataupun kita sebut PT. Boleh tulis PT. Kalau cikgu mengajar, PT itu dimalarkan. Kemudian dimanipulasi. Dimanipulasi ataupun PM. Okey. Kemudian yang terakhir bergerak balas atau PB. Apa dia pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah lah yang mempengaruhi penyiasatan. Dalam setiap penyiasatan, dalam setiap kajian, dalam setiap uji kaji yang kita jalankan, mesti ada 3 pemboleh ubah. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Cikgu pilih yang dimalarkan yang pertama. Okey. Apa yang ditetapkan? Dimalarkan ini maksudnya yang sama. Apa yang sama dalam penyiasatan, itulah dimalarkan. Okey, yang kedua dimanipulasi. Apa yang berbeza? Sebelum kita jalankan penyiasatan, dia sudah dibezakan. Kita dah bezakan dia. Okey. Sebelum penyiasatan ada 2 perkara. Okey, yang pertama dimalarkan yang sama. Yang kedua dimanipulasi yang berbeza. Nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Okey, seterusnya bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas atau PB adalah hasil. Kita mesti jalankan uji kaji dulu, kita mesti jalankan penyiasatan dulu. Di akhirnya baru kita dapat pemboleh ubah bergerak balas. Apa hasil? Okey. Kita warnakan warna merah. Hasilnya mesti keluar warna merah. Betul tak? Itu contoh. Okey. PB ini adalah selepas penyiasatan dijalankan. Apa yang kita nak tengok? Kita buat tu apa yang kita nak tengok. Biasanya di akhirnya itu barulah kita dapat. Okey. Baik. Contoh, cikgu bagi contoh. Sekarang cikgu sediakan 2 murid. Seorang yang badan dia big size, seorang yang agak kurus sikit. Okey? Kemudian apa dia? Cikgu nak diorang 2 ni lari 100 meter. Lari 100 meter. Tak tahu lagi keputusan. Baru nak suruh lari. Okey. So, dalam penyiasatan ini, sebelum penyiasatan, cikgu dah sediakan 2 perkara. Yang pertama, murid. Yang kedua, jarak larian. Okey, kita tengok yang mana beza antara murid dengan jarak larian. Murid, seorang yang besar, seorang kecil. Itulah, apa dia? Ya, betul. Dimanipulasi. Apa yang dimalarkan? Yang gemuk, nak kena lari 100 meter. Yang kurus, sama juga nak kena lari 100 meter. So, yang dimalarkan apa? Jarak larian. Faham tak? Dekat situ. Okey. Baik. Yang dimanipulasi, saiz atau berat murid. Tu beza. Saiz dengan berat murid, tengok. Beza. Seorang besar, seorang kecil. Okey. Baik. Apa yang kita nak tengok ni? Kita dah suruh diorang lari. Kita nak tengok cara diorang berlari ke? Kita nak tengok apa kasut dia pakai ke? Tak. Kita nak tengok selepas diorang lari, baru kita dapat hasil. Apa dia hasil dia? Masa yang diambil oleh murid untuk menamatkan 100 meter. Ataupun kelajuan. Kita nak tengok kelajuan. Mana lagi laju ni antara yang besar dengan yang kurus? Mana lagi laju? Cikgu rasa yang besar lagi laju. Sebab dia cucuk keluar angin. Psst, boleh terbang. Ya. Okey. Faham tak? Cikgu bezakan di awal tadi. Murid 2 orang. Saiz beza.
Ada yang besar, ada yang kurus. Kemudian, dua-dua nak kena lari 100 meter. Itu kita panggil dimalarkan. Jarak laluan sama. Jarak larian sama. Okey? Kemudian, lepas kita adakan penyiasatan, uji kaji dah habis, semua diorang dah lari, baru kita dapat hasilnya, kelajuan atau masa yang dia orang dapat habiskan untuk 100 meter. Okey? Boleh faham? Okey. Ini contoh kalau dalam jadual. Ya, tadi. Dekat sini berat murid. Kalau ada soalan, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Terus tulis. Berat murid. Okey. Kemudian hasilnya di sebelahnya tu. Masa yang diambil oleh murid. Itu hasil dia. So, boleh faham ya? Pemboleh ubah dimalarkan tadi adalah jarak larian. Dua-dua kena lari 100 meter. Itu maksudnya sama. Okey. Terima kasih. Setakat itu dulu kali ini. Kenal pasti 3 pemboleh ubah. Apa dia tadi? Pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan. 3. Ingat 3, kita next. Untuk next tu kita akan belajar bagaimana kita nak kenal pasti pemboleh ubah dalam jadual, pemboleh ubah dalam carta palang, pemboleh ubah dalam gambar rajah, dalam gambar, dan pemboleh ubah dalam ayat. 4 perkara ini kita akan belajar seterusnya. Okey, sehingga kini, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.